perkataan define, maksudnya saya kena guna definition of Laplace transform, dan saya nak cari Laplace transform untuk function yang kat dalam bracket ni. Okey, so kita nak cari transform untuk ft ni. Okey, so tu kita punya ft. Okey, ft kita ialah t. Okey, so sama juga macam tadi. So fs sama dengan 0 infinity e minus st ft dt. Okey, sama dengan, okey, kita gantilah ft kita tu. Okey, ft kita ialah t. So t kat situ. Okey, so sebelum ni dalam example 1 dengan example 2, okey, kita ada nombor kat sini. So saya boleh bawa pergi depan. Lepas tu saya tunjuk eksponen. Okey, eksponen saya boleh simplify. Okey, tapi masalahnya sekarang kita punya ft ialah t, which is kita tak boleh nak simplify sebab dia tak sama dengan eksponen sebelah ni. Okey, dan saya dah bagi tahu tadi, kalau kamu tak boleh simplify, kita boleh cuba guna substitution method lah. Tapi kalau guna substitution method, kita kena pastikan selepas kita substitute tu, kita boleh hapuskan satu variable. So tinggal satu je variable. Okay, tapi untuk case ni, kalau kita guna substitution method, kita tak dapat nak hapuskan eksponen ni. Okay, kamu boleh cubalah kalau kamu nak. Okay, tapi memang tak boleh. Kalau kita guna substitution method, kita tak boleh nak hapuskan eksponen. Okay, so substitution method adalah tidak sesuai untuk soalan ni. Okay, jadi masa matematik 2 dulu, bila kamu tak boleh guna substitution method, kamu kena guna satu lagi, last choice. Method apa tu, ingat tak? Penghapusan. Bukan. Mana datang teknik penghapusan? Integration by part. Yes, kita kena guna integration by part. Okay. So tak boleh substitute, kenalah guna integration by part. Okay. Apa integration by part tu? Okay, kamu kena guna formula ni. Okay, siapa yang tak ingat, tak apa. Tunjuk ni, saya tunjuk. Okay, integration by part, formula dia ini. U dv sama dengan uv tolak integration of v du. Okay, so ni formula yang kita nak ikut. uv tolak integration of v du. Okay, tapi sebelum tu kita kena jadikan dekat soalan kita tu sebahagian jadi u, sebahagian jadi dv. Okay, so saya pergi jap kat soalan. Okay, kat soalan kita ni, kita pilih u yang kita senang nak beza. Okay, so mana yang senang nak beza? Eksponen ke t? T. T kan? Okay, jadi untuk elakkan daripada kamu confuse, kamu kan suka-suka confuse kan? Okay, saya susun balik. Saya susun balik supaya t tu ada kat depan. Macam ni. Okay, then depan ni u, belakang tu dv. Okay, so t saya ambil sebagai u. And then e negative st dt saya ambil sebagai dv. Sebab saya nak follow formula ni. Okay, so saya dah ada integration of u dv. Lepas tu saya ikutlah formula ni. Formula yang dah dekat saya tunjuk kat arrow kuning ni. Okay, so saya tulis formula tu sama dengan, okay, saya nak buat uv tolak integration of v du. Okay, tapi kalau saya nak guna formula ni, saya perlu ada v dengan du. U saya dah ada dah. Okay, so kita kena cari dulu v dengan du ni. Okay, so kita pergi belah kanan lagi jap. Sebab saya nak cari v dengan du ni. Okay, so u
ialah T ataupun 1T lah. Sebab nak bagi kamu nampak untuk beza. So kalau U sama dengan 1T, maksudnya du dt saya dapat apa? Beza terhadap T. 1. Saya dapat 1. Okey, so kalau saya nak du je kat sebelah kiri, sama dengan apa? Apa nak buat kat dt tu? Du sama dt. Yes, dt ni kita buat apa? Kita silang naik atas. Okey, so dia jadi 1 dt. Okey, so du dah settle. Nak cari v pula. Okey, v kita dapat daripada dv ni. Okey, so saya tulis dulu. dv sama dengan E negatif ST dt. Okey, ni kita dah belajar dalam ODE hari tu. Okey, so bila sebelah kiri satu variable, sebelah kanan satu variable, kita boleh selesaikan. Okey, so keluar tanda cacing ni. Okey, integrate dv dapat apa? Integrate dy dapat y, integrate dv dapat? Dapat apa guys? V. Kita dah belajar ni. Kenapa dapat V dalam ODE hari tu. First order ODE. Okey, untuk integrate eksponen sama je lah. Okey, salin balik. Lepas tu bahagi dengan apa guys? Bagi negatif S. Okey, kita beza dia punya kuasa. Okey, S sebagai nombor. Dapat negatif S. Okey, so sekarang saya dah ada du. Saya dah ada V. Okey, so saya masukkan dalam ni. Okey, so sama dengan, okey, follow je rumus ni. Okey, U. Okey, U ialah T. Okey, V. Okey, V masukkan ni yang kita dah kira ni. E negatif ST per negatif S. Tolak integration of, okey, V. Okey, salin balik. E tu. And then du. Okey, du kita dah kira tadi. 1 dt ataupun dt je lah. Okey. Lepas tu, apa kita buat? Kita tacap-tacap sikit. Okey. Okey, ni ada tanda cacing kan? Jangan lupa letak limit dia. Limit dia kosong infinity. Okey, yang ini tanda cacing tu dah tak ada kan? So kamu kena buat kurungan dan letak limit. Macam ni. Okey, so apa saya buat? Saya just follow formula bagi integration by pi. Okey, okey, ada soalan tak setakat ini? Tak ada. Tak ada, salin dulu. Salin cantik-cantik, digest, tanya kalau ada soalan. Okey, dah? Dah habis salin? Dah. Dah? Okey, saya sambung ya. Okey, so setakat ni saya baru masukkan dalam formula integration by part. Okey, kenapa kita guna integration by part ni? Sebab kita tak boleh nak integrate guna substitution. Okey, so benda ni kamu dah belajar masa matematik 2 tapi saya tunjuk jugalah kan. Okey, so sekarang ni saya nak settlekan yang
belah sini lah. Okay. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, yang sebelah yang pertama ni, yang saya tunjuk guna arrow kuning ni, okay, dia dah settle tau sebab dah tak ada tanda cacing tu. Okay, jadi saya just tulis semula. So saya tulis semula. Tapi saya cantikkan sikit lah. Okay, T, E negatif ST per S. Okay, ada negatif. Okay. Lepas tu yang ni pun saya nak cantikkan juga. Ada negatif dengan negatif kan. So kamu dapat positif. Okay, S ni saya nak bawa dia keluar. Sebab saya nak biarkan eksponen je kat dalam ni supaya senang nanti nak integrate. Okay, bila kita bawa dia keluar sebab dia dekat bawah, dia stay dekat bawah. Kamu jangan bawa dia ni atas. Okay, so dia jadi 1 per S. Okay, lepas tu keluarlah tanda integration tu. Kosong infinity E minus ST dt. Okay. Lepas tu belah kiri ni dah settle macam saya cakap tadi. So kita just salin balik je. Okay, tambah 1 per S. Okay, eksponen ni kita bolehlah integrate macam biasa sebab tinggal dia seorang-seorang je kat situ. Okay, so apa kita dapat tu? Integrate eksponen tu dapat apa guys? Eksponen. Kita dapat apa ni? Eksponen S. Eksponen Negatif ST. negatif ST. Negatif Okay. S. Okay, betul. Negatif. Pandai. Okay, kosong infinity. Okay. So sekarang dah tak ada dah tanda cacing tu. Barulah kita boleh ganti limit. Okay. Tapi saya nak cantik-cantikkan dulu sebelum saya ganti limit tu. Okay. So sekarang ni eksponen kita bawa turun bawah lah. Sebab kita nak ganti limit infinity. Okey, dan oleh kerana kamu tengok dekat dua-dua sebutan ni, limit dia sama kan? Infinity kosong, infinity kosong. Okey, so saya cantumkan dia. So negatif T. Okey, eksponen bawa turun sebab kita nak ganti limit infinity tu. Okey, jadi macam ni. And then tambah, tolak. Saya dapat tolak. Lepas tu yang bawah tu S darab dengan S. Saya dapat S kuasa 2. Okey. Lepas tu sebab dia dekat bawah. So dia stay kat bawah. Macam tu. And then eksponen ni saya nak bawa turun. Okey. Sebab kita nak ganti limit nanti. So EST. So kat atas tak ada apa-apa. So satulah. Macam ni. Okay, so kamu dapat macam tu. Kan? Okay, lepas tu baru kita boleh ganti limit. Okay, saya nak kamu salin dulu sebelum saya ganti limit. Okay, salin jap. Faham kan? Kenapa bawa turun bawah? Kenapa darab gitu? Fahamkan dulu. Okay all, dah Dah? Dah. Dah, okay. So sekarang nak ganti limit. Okay? Okay, sekarang saya nak ganti limit. Okay, so kita sesama ganti limit ni.
So sama dengan, okey, ganti T dengan infinity dulu. Okey. So saya ganti infinity. Lapar pula saya. Per S E S. Okey, ganti lagi infinity. And then tolak kat situ. 1 per S kuasa 2 E S. Okey, ganti lagi dengan infinity. Okey, nak ganti dengan kosong pula. So kena ada tolak. Okey, buka kurungan. Okey, ganti pula T dengan kosong. Okey, so saya ganti dengan kosong pula. Per S E S. Okey, ganti T dengan kosong. Okey, and then tolak 1 per S kuasa 2 E S. Kosong lagi. Okey, tutup kurungan. Okey, sekarang ni saya nak kamu fikir jap. Okey, tadi dekat example 2, dekat example 1, okey, bila kita ganti limit, okey, kamu perasan tak? Bila ada infinity kat bawah, jawapan kamu akan jadi kosong kan? Betul tak? Betul? Betul. Betul kan? Akila je setuju? Dan saya? Betul. Setuju? Betul. Okey Okey. So, tadi kita dah tengok dekat example sebelum ni, bila bawah tu infinity je, maksudnya kamu akan dapat kosong. Okey? So, lepas ni tak payah fikir panjang-panjang dah. Kamu nampak infinity kat bawah je, maksudnya kosong. Okey? Ada infinity kat bawah je, kosong. Macam tu. Okey? So, lepas ni fikir macam tu. Okey, yang ni pula. Kosong, bahagia apa pun dapat. Dapat apa? Kosong bagi apa pun dapat. Apa-apa pun kosong. Kosong. Dapat kosong lah. Bagi apa pun dapat kosong. So tinggallah jawapan belakang ni je. Okay. So S darab kosong, kamu dapat kosong. E kuasa kosong dapat apa tadi? 1. 1. 1 darab S kuasa 2 dapat? S kuasa 2. S kuasa 2. Negatif dapat? Positif. 1 per S Positif. 2. Pandai. Okay.